Kita bersama dalam segmen wawancara kita pada pagi ini. Secara maya kita akan memperkatakan mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 iaitu bagi pelajar-pelajar berumur di antara 12 hingga 17 tahun. Dan Alhamdulillah bersama kita di pagi ini di talian dua orang tetamu kita. Kita perkenalkan iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusof, merupakan Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan. Assalamualaikum Dr. Siti. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan tetamu kita yang kedua iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Rohayati binti Haji Muhammad Taib, merupakan Ketua Perkhidmatan Pediatrik Jabatan Pediatrik. Assalamualaikum Dr. Rohayati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun. Jadi kita akan pertama kali kita akan bersama dengan Yang Mulia Dr. Rohayati ya. Dan doktor ya, seperti yang kita ni maklum ya, pihak kerajaan sedang membuat persiapan ya bagi program vaksinasi khusus kepada remaja yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun. Namun ada yang muskil ni ya mengenai dengan bolehkah ya kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun menerima vaksin Pfizer Biontech ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, setakat ini kajian penyelidikan keselamatan dan keberkesanan vaksin Pfizer Biontech sedang giat dilakukan di seluruh dunia. Dan setakat ini seramai lebih 4,000 kanak-kanak di bawah umur 11 tahun, di atas umur 5 tahun telah menjalani penyelidikan, telah ikut serta dalam penyelidikan ini. Penyelidikan fasa 2 dan 3 telah menunjukkan keputusan kajian yang sangat menggalakkan dari segi keberkesanan dan dari segi keselamatan, yakni setara dengan para dewasa. Dan ini ditunjukkan dalam satu penyelidikan seramai lebih 2,000 kanak-kanak di antara umur 5 hingga 11 tahun yang menerima vaksin Pfizer Biontech pada kadar 1/3 dos yang diterima oleh para individu di atas umur 12 tahun. Dan Pfizer Biontech telah pun diiktiraf oleh FDA, Food and Drugs Administration United States of America, di mana menunggu lagi keputusan CDC Amerika sama ada akan diberikan kepada kanak-kanak di United States. Maka dengan ini, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 Kementerian Kesihatan akan terus memantau keadaan dengan rapi. Akan tetapi belum dapat diputuskan, diberikan sehingga pengalaman yang lebih menyeluruh dan data yang lebih kukuh diterima untuk anak-anak berumur 5 hingga 11 tahun. Baik, Alhamdulillah. Itu dia penjelasan yang jelas sekali ataupun secara rinci telah pun kita ketahui bersama dengan Yang Mulia Dr. Rohayati. Dan seketika nanti kita akan kembali bersama dengan Dr. Rohayati. Dan kita sekarang ingin bertanya dan ingin mengetahui pula bersama dengan Yang Mulia Dr. Siti Rosmawati. Baik, setelah remaja-remaja tersebut menerima suntikan vaksinasi doktor ya, adakah mereka boleh melakukan aktiviti fizikal yang berat dan adakah sebarang impak kesihatan yang boleh dialami jika berbuat sedemikian doktor? Mungkin doktor dapat menjelaskannya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya menjawab soalan ini, ingin saya barangkali merujuk kembali kepada wawancara sebelum ini mengenai topik yang sama, yang mana Dr. Rohayati ada menerangkan
mengenai risiko untuk yang boleh menyebabkan masalah jantung, iaitu myocarditis dan pericarditis selepas mengambil vaksin COVID-19 mRNA. So myocarditis ini adalah inflamasi ataupun radang otot jantung, manakala pericarditis adalah inflamasi atau radang kantong jantung. Jadi disebabkan adanya risiko ini, terutamanya di kalangan remaja lelaki dan orang muda lelaki adalah diberitahu bahawa aktiviti fizikal yang berat hendaklah dielakkan selama seminggu selepas mengambil vaksin ini. Tapi ingin juga saya tekankan di sini bahawa yang risiko untuk masalah jantung ini adalah rendah berbanding dengan jika orang itu dijangkiti COVID-19 sendiri. Ya, kita tidak pun mengetahui mengenai dengan impak kesihatan yang boleh dialami, iaitu dalam satu minggu lah tu tidak menggunakan perkara yang berat Jadi kita beralih semula kepada Dr. Rohayati. Jadi doktor, orang ramai masih belum mengetahui secara lebih mendalam mengenai dengan vaksin Pfizer Biontech ini. Jadi apakah kandungan di dalam vaksin tersebut, doktor? Jadi perkenalan, vaksin Pfizer BioNTech menggunakan kaedah teknologi bernama kaedah teknologi mRNA, Messenger Ribonucleic Acid. Ini adalah teknologi sebenarnya sedia ada berdekad-dekad, lebih daripada 20 tahun sudah. Dan vaksin Pfizer BioNTech dan vaksin-vaksin mRNA tidak mengandungi sebarang virus, tidak menyebabkan penyakit COVID-19. Ia adalah sesuatu kaedah vaksin di mana vaksin ini mengajar badan untuk mengeluarkan antibodi, dan antibodi ini adalah khusus untuk dapat melawan kuman SARS coronavirus yang menyebabkan COVID-19. Bagaimanakah ini terjadi? Messenger mRNA dalam vaksin akan disuntik ke dalam badan seseorang, dan ia memberitahu atau mengajar badan untuk mengeluarkan sesuatu protein yang menyerupai protein SARS coronavirus, tapi bukan virus itu, yang menyerupai protein yang di luar permukaan virus itu. Maka badan akan mengenal protein tersebut, akan mengeluarkan antibodi, dan antibodi ini adalah cepat dikeluarkan pada vaksin pertama dan lebih optima pada vaksin kedua, dan the best atau optima adalah seminggu atau 2 minggu setelah diberikan vaksinasi ini. Apabila seseorang diberikan vaksin Pfizer BioNTech, messenger mRNA ini akan hilang daripada badan dalam beberapa jam. Dia tidak akan hinggap di dalam badan, dan mRNA tidak akan memasuki sel-sel genetik, tidak akan memasuki dan tidak akan merubah genetik seseorang. Jadi inilah kesimpulan di mana badan akan diajar untuk mengeluarkan antibodi. Sekiranya badan seseorang yang telah divaksinasi berhadapan dengan virus yang sebenarnya, maka badan seseorang yang telah diajar untuk mengeluarkan antibodi akan dapat mengeluarkan antibodi khusus untuk SARS coronavirus, dan insyaAllah dapat menolong mengelakkan penyakit yang teruk yang disebabkan virus ini. Baik, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan daripada Yang Mulia Dr. Rohayati sebentar tadi, sedikit sebanyak dapat memberi input ataupun informasi khususnya kepada ibu bapa dan juga penjaga, dan juga tidak terkecuali bagi guru-guru jadi dapat menerangkan ataupun mendapat kefahaman dengan adanya informasi yang telah pun dikongsikan sebentar tadi akan mengenai dengan vaksin yang akan diprogram ataupun yang akan diberikan nanti. Dan Auda, kita baru saja memperkatakan mengenai
mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 iaitu bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun. Dan untuk berikutnya kita kembali bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Siti Rosmawati dan kita ingin mengetahui ya doktor ya, di mana Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama itu buat pada masa ini telah pun memberikan concern ya kepada para ibu-ibu, ibu bapa maksud saya serta juga penjaga. Jadi adakah persetujuan yakni concern ibu bapa dan juga penjaga ini diperlukan sebelum mendapatkan vaksin tersebut? Mungkin dapat diberikan pencerahan dan kita kongsikan bersama, silakan. Okey. Borang persetujuan ataupun borang kebenaran ini perlu diisikan oleh ibu bapa atau penjaga. Jadi sebelum anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin ini, mereka mestilah mendapatkan kebenaran ibu bapa dan penjaga mereka. Jadinya perlulah ibu bapa dan penjaga mereka mengisikan borang persetujuan berkenaan, diisi dengan lengkap dan pastikan ia ditandatangani dan mesti dibawa nanti semasa hari perjanjian program ini nantilah. Jangan dulu because ada sudah yang menghantar borang-borang kebenaran dan borang persetujuan ini ke pusat vaksinasi. So jangan dulu dihantar, simpan dulu, make sure lengkap dan diisi dengan betul, ditandatanganilah yang penting. Nanti saja dibawa, sudah ada hari perjanjian bagi anak-anak BIS kita. Ya. Jadi borang persetujuan itu perlu diisi ya dengan lengkap dan dibawa nanti ya pada waktu nanti akan divaksin ya. Yep. Baik, dan terima kasih Dr. Rosmawati, dan seterusnya kita beralih kepada Yang Mulia Dr. Rohayati. Jadi doktor ya, berapa kali suntikan yang diperlukan dan apakah dos vaksin Pfizer-BioNTech yang akan diberikan kepada mereka ataupun kepada pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun? Terima kasih. Akan disyorkan 2 suntikan vaksin diberikan kepada golongan remaja di atas umur 12 tahun. Dan di antara dos atau suntikan pertama dan kedua adalah sekurang-kurangnya 3 minggu, boleh juga sampai 6 minggu. Dan dos yang diberikan adalah sama dos yang diberikan kepada golongan dewasa, iaitu 30 mikrogram atau 0.3 ml, tidak banyak. Dan seperti saya katakan tadi, memang dos pertama akan memberikan peningkatan antibody untuk melawan kuman SARS coronavirus atau virus ini pada suntikan pertama, tetapi didapati untuk kesan yang paling optimal lebih baik diberikan 2 suntikan di mana boleh mengukuhkan kekebalan. Dalam beberapa kajian menunjukkan kadar 100% dalam jangka waktu 7 ke 14 hari setelah dos yang kedua. Baik. Dan kita ingin mengetahui pula ya mengenai dengan soalan ini, kita kembali bersama dengan Yang Mulia Dr. Siti Rosmawati ya. Adakah ibu bapa dan juga penjaga dibenarkan untuk menemani anak-anak mereka, doktor, semasa mereka diberikan vaksin di pusat-pusat vaksinasi nanti? Okey, terima kasih. So ibu bapa dan penjaga dibenarkan dan dibolehkan menemani anak mereka nanti semasa hari suntikan. Walau bagaimanapun hanya seorang sahaja yang dapat menemani anak mereka. Ini adalah untuk mengelakkan orang terlalu ramai ataupun bersesak-sesak, dan untuk memastikan juga standard operating procedure ataupun SOP dapat dipatuhi pada hari berkenaan. Pastikan BIS kita dan anak-anak BIS kita mematuhi memberikan kerjasama dan mematuhi apa jua yang diberitahu pada hari berkenaan lah. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi doktor ya, kita beralih semula kepada Dr. Rohayati. Jadi doktor, adakah ya boleh seorang remaja itu diberikan vaksin jika mereka berasa kurang sihat pada hari menerima vaksin tersebut? Terima kasih.
uh, perlu saya ingati bahawa kesan daripada vaksin adalah kesan di mana yang dirasai seseorang yang menerima suntikan vaksin adalah kesan di mana badannya meningkatkan kadar antibodi dalam badan. Dan ini boleh menyebabkan tidak keselesaan, terutama sekali pada dos yang kedua, di mana seseorang setelah dos yang kedua di mana antibodinya meningkat secara optimal boleh mengalami demam panas, letih, kesakitan di tangan. Ini bukan sebab penyakit COVID-19, bukan. Ini adalah disebabkan antibodi yang dikeluarkan dalam badan untuk meningkatkan kekebalan badan dan hilang untuk beberapa hari. Oleh sebab itu, kami menasihatkan sesiapa golongan remaja yang tidak sihat oleh sesuatu malinfection dan sebagainya yang pada hari yang ditetapkan menerima vaksin itu, dinasihatkan agar ditangguhkan vaksin tersebut dan akan diberikan tarikh yang baru apabila dia sihat nanti. Baik. Dan untuk berikutnya kita mengetahui, kerana ini saya rasa tidak kurang pentingnya juga Intan dan juga ada penonton sekalian yang ingin mengetahui. Untuk Dr. Siti Rosmawati, kita ingin mengetahui apakah ataupun perlukah remaja-remaja yang akan diberikan vaksin ini mempunyai Bruhims sebelum divaksinasi. Mungkin dapat berikan penjelasan. Silakan. Okey, terima kasih. So bagi sesiapa yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini adalah mandatory bagi mereka untuk mendaftar dengan Bruhim. So bukan saja kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun tapi semua. Jadi bagi mereka yang belum mendaftar dengan Bruhim ini, sebaik-baiknya mendaftar sekarang. So jika ada anak-anak BIS kita yang belum ada mempunyai Bruhim, BIS kita boleh mendaftarkan anak-anak BIS kita di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan sekarang. Ini adalah untuk memastikan nanti semasa hari perjanjian anak BIS kita di pusat kesihatan, di pusat vaksinasi nanti berjalan dengan lancar. Jadi pusat-pusat kesihatan ini kita boleh pergi yang mana yang paling dekat, tapi pastikan juga pusat kesihatan itu bukan pusat kesihatan yang dedicated untuk flu klinik. Jadi pusat kesihatan yang masa ini digunakan untuk flu klinik adalah pusat kesihatan Berakas, pusat kesihatan Seria, pusat kesihatan Pengkalan Batu dan pusat kesihatan Sungai Gelugos. Tapi yang lain itu boleh BIS kita pergi, boleh BIS kita mendaftar dengan Bruhim. Kecuali yang 4 ini sebaik-baiknya dielakkan. Iya, jadi perlunya ada ya Bruhims ya. Jadi kepada BIS kita ataupun pelajar yang belum lagi mempunyai Bruhims disarankan untuk mendapatkannya di pusat kesihatan yang berdekatan. Jadi terima kasih Dr. Siti Rosmawati dan seterusnya kita beralih kepada Dr. Hayati. Jadi doktor ya, vaksin ini telah dihasilkan secara cepat ya. Jadi adakah kajian ya bagi vaksin tersebut mendalam dan komprehensif? Macam mana cikgu? Doktor, silakan. Terima kasih. Perlu saya tekankan di sini bahawa teknologi mRNA adalah teknologi yang digunakan untuk virus ini, untuk vaksin ini adalah teknologi yang sedia ada, yang telah sedia ada lebih 20 tahun. Penghasilan vaksin merupakan respons dunia terhadap pandemik COVID-19 dan pandemik ini sebagaimana kita semua tahu telah meragut berjuta-juta nyawa di seluruh dunia dan setakat ini mungkin lebih daripada 5 juta penduduk telah kehilangan nyawa. Dan bukan saja itu, kanak-kanak kehilangan ibu bapa dan kesan-kesan kepada ekonomi, kepada sosial dan sebagainya. Maka penghasilan vaksin yang telah terjadi adalah disebabkan sesuatu yang urgent di mana industri, pihak saintifik, pihak kewangan berganding bahu sama-sama menyokong penyelidikan, sama-sama memberikan kewangan dan human resources untuk
untuk menghasilkan sesuatu vaksin yang sesuai bagi mengurangkan gejala pandemik ini. Segala sekatan pada kajian yang terdahulu ada telah dikurangkan. So biasanya development vaksin kebiasaannya ada sekatan-sekatan birokrasi. Ini telah diturunkan atau dikurangkan demi untuk menghasilkan sesuatu vaksin yang sangat sesuai untuk dunia seluruhnya. Dan ini telah mengelakkan atau menjejak dan tidak menjejaskan kualiti kajian dan penyelidikan kepada vaksin. Malahan, kajian keselamatan dan keberkesanan vaksin tidak berubah daripada proses biasa. Dan dianggarkan bahawa pemantauan keselamatan pada vaksin-vaksin yang telah diiktirafkan telah menerima pemantauan yang paling intensif dalam sejarah penghasilan vaksin ini merangkumi kajian-kajian pada remaja. Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, iaitu mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 iaitu bagi pelajar-pelajar yang berumur di antara 12 ke 17 tahun ini, kita ingin memberi peluanglah sebetulnya Intan ya. Mula-mula bersama dengan Dr. Siti Rosmawati iaitu bagi Wakil Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan. Apakah saranan doktor kepada ibu bapa ataupun penjaga mengenai dengan penglibatan mereka dalam menjayakan program vaksinasi ini? Silakan doktor. Terima kasih. Jadi peranan ibu bapa dan juga penjaga dalam program vaksinasi COVID-19 ini sangat penting. Jadi ya, silakan doktor. Silakan doktor. Bagi sama-sama menjayakan program vaksinasi ini, saya pohonkan kerjasama ibu bapa dan penjaga untuk memberikan persetujuan atau kebenaran bagi anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini ya. Pastikan jua semua dokumen tersedia dan borang-borang yang perlu diisi, dilengkapkan, ditandatangan dan dibawa semasa hari perjanjian nanti. Jadi bagi anak-anak bis kita yang barangkali mungkin takut ataupun fobia untuk berinjek ataupun takutkan needle atau jarum, barangkali nanti mesti sesuai untuk kita sudah mula memberitahu atau menyediakan anak-anak bis kita ni untuk supaya ini orang prepare lah, bersedia untuk diinjek semasa hari perjanjian nanti. Dan pastikan pada hari perjanjian bis kita dan anak-anak bis kita berikan kerjasama kepada semua pihak. So pada hari tersebut nanti bukan saja dari Kementerian Kesihatan, ada juga dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hak Agama. Jadi berikan kerjasama kepada semua pihak dan bersabar jika ada kekurangan pada hari tersebut. Jadi sama-sama tani berusaha, sama-sama tani memainkan peranan untuk menjayakan program ini dan juga melindungi anak-anak kita ini, insya-Allah. Insya-Allah ya. Mesej yang berguna sebetulnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bagi peluang kepada Dr. Rohayati untuk menyampaikan saranan. Silakan doktor. Terima kasih. Perlu diingatkan bahawa kita masih dalam keadaan pandemik yang telah merenggut nyawa berjuta-juta manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah adanya vaksin yang sesuai untuk golongan remaja. Dan ini adalah satu di antara usaha kita untuk mencegah kematian, mencegah penyakit stroke yang disebabkan oleh COVID-19, insya-Allah. Dan dengan kaedah-kaedah lain seperti physical distancing, pemakaian face mask, boleh juga menghentikan, mengurangkan wabak dan mengembalikan hidup kepada apa yang telah sebelum pandemik ini. Dinasihatkan kepada ibu bapa untuk menerima, membaca maklumat yang sahih dan benar mengenai dengan vaksin yang akan diberikan. InsyaAllah vaksin ini adalah insyaAllah selamat dan telah dikaji
dan sentiasa untuk kita semua berusaha. Dengan doa dan usaha kita boleh mengatasi bersama. Amin ya InsyaAllah rabbal ya, alamin. insyaAllah ya. InsyaAllah ya. Baik, terima kasih kita ucapkan ya, terutama sekali orang pagi ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada kedua tetamu kita, iaitu Yang Mulia Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusof, iaitu selaku Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan. Terima kasih Doktor. Ya, dan juga Yang Mulia Dr. Rohayati binti Haji Muhammad Taib merupakan Ketua Perkhidmatan Pediatrik Jabatan Pediatrik di atas perkongsian yang berguna, dan mudah-mudahan informasi ini akan dapat memberi pencerahan dan juga jelas ya diterima oleh terutama sekali kepada kedua ibu bapa dan juga penjaga bagi anak-anak remaja, iaitu di antara usia 12 hingga 17 tahun ini. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam.